gagal untuk mengekalkan tahap bola tersebut berada di kawasan sasaran Lim. Ini percubaan kali kedua daripada beliau. Kita lihat Dion Coles menanduk semula kepada Akia, dan Darren Lock dapat membuat shooting, dan Junior berada di depan beliau, dan saya rasa beliau memang berada di kedudukan yang baik. Sayang sekali dua percubaan daripada Junior, dan kedua-duanya adalah satu half chance untuk Malaysia mendahului sebenarnya, tapi Syamil Kuti pula pada ketika ini dipersalahkan, dan ini satu lagi unnecessary foul yang Malaysia lakukan. Satu kesalahan yang boleh dielakkan sebenarnya, tetapi ini memberi ruang pula kepada pasukan Bahrain untuk membawa pemain-pemain mereka naik ke atas. Perlu diingatkan, jaringan pertama tempoh hari daripada Ali Abdullah Haram adalah melalui sepakan penjuru. Satu ketepatan di dalam tandukan yang dilakukan. Jadi Jassim akan mengambil sepakan ini ataupun ditinggalkan kembali kepada Ali, tapi terus saja dikeluarkan oleh Darren Lock. Peluang bagi pasukan Bahrain sebenarnya. Mujur tidak mengenai sasaran pada percubaan kali ini, Lim. Ya, satu percubaan yang baik juga walaupun tersasar. Tapi seperti apa yang Hanif katakan, kita ada mengatakan bahawa jangan berikan banyak sepakan percuma yang boleh bola tersebut dihantar ke kawasan dalam 18 yard ataupun 6 yard. Jadi sudah dua kali kita melihat, jadi mereka harus kurangkan kerana keadaan padang ni bukan mudah untuk Farizal juga untuk menyelamatkan bola sekiranya bola tersebut on target. Terus saja diberikan amaran laungan daripada pengendali Korea Selatan ini, dan setakat ini bermula dengan baik, disenangi, disayangi, juga disokong oleh penyokong-penyokong pasukan Malaysia. Dengan keberanian beliau, dengan perubahan yang beliau bawakan, auranya ada kepada pemain-pemain pasukan Malaysia ini. Beliau percaya bahawa pemain-pemain kita lebih hebat daripada reputasi yang digembar-gemburkan, dan itu yang dipamerkan setakat ini. Di kesilapan juga daripada pasukan Bahrain yang belum benar-benar settle down dengan keadaan pada ketika ini. Ya, saya rasa mereka juga mempunyai masalah bermain dengan keadaan padang sebegini ya. Bukan mudah, kerana mungkin kita tahu Bahrain gemar bermain bola bola bawah. Tapi ya, mereka mempunyai kesukaran untuk bermain build up hantaran-hantaran bawah. Jadi itu memaksa mereka membuat hantaran terus ke depan, dan di perlawanan pertama mereka mempunyai seorang penyerang tinggi lampai bernombor 9 Abdullah Yusuf Hilal, tetapi tidak diturunkan pada perlawanan hari ini. Jadi mereka tentu tidak mempunyai satu target man di atas sebenarnya, dan hanya mengharapkan larian-larian di belakang pertahanan pasukan Malaysia. Sepakan penjuru kedua, Nazmi Faiz terus ditugaskan untuk melakukan set piece ini. Antara yang baik kali ini ditumbuk keluar oleh penjaga gol pasukan Bahrain, tapi kawalan masih lagi kepada pasukan kebangsaan. Malaysia benar-benar mengasak untuk bermula baik mendapatkan jaringan awal, tapi tandukan Corbin Ong terus ditangkap oleh Syed Abbas. Jadi kita lihat itulah kelebihan Bahrain, mereka gemar bermain break attack yang laju, terutamanya daripada penjaga gol mereka. Jadi untuk pertahanan yang naik ke atas semasa menyerang, mereka harus lebih berhati-hati dan berdisiplin di bahagian belakang. Hantaran baik daripada Syamil Kuti, tidak offside Akhil Rashid setakat ini. Masih lagi Akhil Rashid akan cuba untuk menghantar bola ini, tetapi hanya side netting sahaja. Tidak offside, Lim. Kita menjangkakan mungkin beliau sikit keharapan, tetapi akhirnya pilihan daripada Akhil sikit mengecewakan. Ya, saya rasa terlampau banyak touches yang diambil oleh Akia. Mereka, saya rasa beliau harus melakukan crossing dengan lebih awal, tetapi kenapa perlu pergi ke satu kawasan yang tidak mempunyai angle lagi, dan menyukakan beliau sendiri untuk membuat hantaran tersebut dengan keadaan padang yang licin. Malaysia terus melakukan tekanan, tetapi kita perlu terus memanfaatkan penguasaan ini, di
mana pasukan Bahrain belum benar-benar settle down. Setakat ini kita perlu menghukum mereka. Tidak boleh membiarkan mereka untuk mendapatkan rentak di sebalik kondisi sebegini. Lihat saja kepada tampanan yang dilakukan oleh pemain tengah mereka. Dan ini bahaya bagi pasukan kebangsaan kerana Hashim Said Issa berada di sana. Gagal untuk mendapatkan rakan. Corbin mengeluarkan kepada Syamil Kuti. Cuba untuk mendapatkan larian Akia, tapi diarahkan untuk mengekalkan penguasaan ini terlebih dahulu. Kuzaimi yang menghantar bola ini kepada Akia bersama dengan Corbin. Satu terupas yang cuba dilakukan untuk mencari larian Darren Lock. Barulah pergerakan daripada Jasim Marhun seperti tadi. Satu hantaran, satu larian daripada Faisal, berjaya untuk membuatkan Dion Coles dan juga Matt Davis terjatuh. Tapi bola kembali kepada dakapan Farizal Marlias. Jadi mengelirukan juga kerana Bahrain sebenarnya tidak mempunyai seorang pure striker di bahagian atas. Setakat ini kita masih lagi belum nampak aksi daripada pemain jersey nombor 14 ini, Ali Abdullah Haram. Seorang pemain pivot yang sangat baik sebenarnya. Beliau juga agak struggle untuk menyesuaikan keadaan dengan keadaan padang pada ketika ini. Tukar-tukar hantaran pemain-pemain pasukan Bahrain masih lagi gagal untuk mengawal bola dengan sempurna. Dan itu hasilnya kerana Malaysia terus menekan dan mendapatkan penguasaan. Nazmi Faiz satu hantaran mendapatkan Sumareh. Berjaya atau tidak Sumareh, terus saja berjaya mendapatkan sepakan penjuru ketiga kerana Jasim Marhun ataupun Walid Al-Hayam yang terpaksa mengeluarkan bola itu. Ya, teruskan asakan demi asakan. Kita lihat memang ia menyukakan pasukan Bahrain untuk bermain. Mereka seperti betul apa yang Hanif katakan, mereka seperti tidak settle down lagi. Saya rasa mereka tidak mempunyai idea, mereka tidak tahu bagaimana hendak ke hadapan sebenarnya. Jadi seperti apa yang kita bincang awal tadi, adakah Padang ini memberi kelebihan? Apa yang kita lihat? Ya. Satu tandukan daripada Dion Coles, terus saja kedakapan Syed Abbas. Beliau cukup berpengalaman dalam pasukan kebangsaan Bahrain ini. Kita boleh lihat betapa cepatnya kita membuat closing di sana, tidak memberikan ruang untuk pemain-pemain Bahrain membuat turning ataupun menahan bola. Jadi kalau boleh kita mengharapkan perkara ini boleh dilakukan untuk 45 minit yang pertama. Berikan seberapa banyak tekanan yang boleh ke atas pemain-pemain Bahrain. Dan saya rasa mereka akan mempunyai masalah. Tapi masalah ini juga yang cuba dibawakan oleh Jasim Marhun di sebelah kanan. Satu hantaran awal cuba untuk mendapatkan larian daripada Faisal Al-Humaidan. Pilihan yang baik tapi bijak Faizal Marlias di sana, Lim. Ya, kita boleh lihat inilah yang akan boleh dikatakan bahaya apabila mereka mempunyai 3 lawan 2. Dan apabila Corbin Ong keluar daripada kawasan, dan sebelum itu terjadi sekalinya bahawa Kuzaimi keluar daripada kawasan beliau dan akhirnya memberikan masalah kepada pertahanan yang agak kucak-kacir selepas itu. Jadi mereka harus lebih berdisiplin dari segi marking, dari segi covering antara satu sama lain. Dan Bahrain terus mengekalkan penguasaan ini. Kali ini Corbin berada di sana untuk menyekat Jasim. Tapi hantaran-hantaran pendek berjaya dilakukan, dimulakan oleh Jasim Marhun kepada Jasim Al-Shaih. Dan ini dibuka untuk mendapatkan Hashim Said Issa. Kamail Hassan terpaksa ke tengah sedikit untuk membantu rakan-rakan sepasukannya, tetapi Faisal Al-Humaidan tidak berjaya untuk mengekalkan penguasaan tersebut. Apatah lagi beliau beraksi betul-betul di hadapan keseluruhan lebih daripada 65,000 penyokong yang hadir pada malam ini. 3 kali ganda daripada keseluruhan kedatangan ketika berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Itu faktor yang sangat-sangat besar. Pastinya akan terus bermain di fikiran mana-mana pasukan pemain-pemain pasukan lawan sekalipun.
Tapi akan ada satu ketika mereka akan settle down dengan keadaan ini. Itu yang kita tidak boleh benarkan, Lim. Ya, sudah tentu. Tetapi bila ianya akan terjadi? Selepas 25 minit, selepas 30 minit. Dan Malaysia perlu mengambil kesempatan ini untuk terus melakukan nasakan seterusnya jaringan, kerana 11 minit saja diperlukan ketika Safawi Rashid berjaya untuk menembusi benteng Turkmenistan. Tapi kali ini cabarannya berbeza. Bahrain di ranking ke-89 dunia. Akia cuba untuk didapatkan, tapi Syed Abbas berada di sana dengan penuh ketenangan untuk memastikan penguasaan bola kembali kepada rakan sepasukannya. Dan kali ini Corbin Ong pula yang kehilangan option. Komail Hassan. Jangan dibenarkan pemain ini untuk bermaharaja lela beraksi, dan itu yang dibiarkan ataupun ditunjukkan oleh Nazmi Faiz ke atas Syed Redha Isa. Ya, saya rasa Nazmi juga harus berhati-hati dengan sliding tackle sebegitu dengan keadaan padang yang licin begini, kerana ada pengadil yang akan memberikan anda kad kuning kerana ia boleh dikatakan leg tackle. Komail Hassan saya mendapatkan Jasim Ahmad, tapi dipintas di situ oleh Nazmi dan juga Sumareh. Sumareh akan bawa bola ni jauh ke atas, cuba mendapatkan larian pada Darren Lock, mengharapkan bola tersebut berhenti. Dan itu signaturenya, Darren Lock tidak akan berhenti selagi beliau tidak mendapatkan bola tersebut. Tapi dengan keadaan padang sebegini, kudrat akan ditagih 2 kali ganda daripada kebiasaannya. Bahrain sudah mula untuk bertukar-tukar hantaran. Amin Penadi jaya kepada Syed Redha Isa, telah pun layangkan kad kuning sebelum ini. Corbin Ong memenangi perebutan bola di udara, tapi kembali kepada kawalan Jasim Al-Shaikh yang berjaya mendapatkan larian sekali lagi daripada Jasim Marhun. Satu tolakan berbahaya. Ujur tiada apa-apa yang diberikan oleh pengadil perlawanan, Lim. Agak bahaya sebenarnya kalau hanya bertanyakan kepada saya rasa mungkin sebenarnya adalah penalti, kerana kita boleh lihat bahawa Junior sebenarnya menolak pemain Bahrain tersebut. Kita tahu Junior sudah ketinggalan apabila hantaran tersebut dilakukan. Jadi sudah tentu Bahrain akan lebih kerap membuat serangan di bahagian Junior, saya rasa, kerana mereka tahu bahawa Junior bukanlah seorang pemain yang laju. Jadi beliau harus lebih berhati-hati. Dan ini pula satu antara yang berjaya mendapatkan Sumareh, akan terus bawa bola ke dalam Sumareh. Tapi satu recovery yang sangat baik juga daripada Walid Al-Hayam untuk sepakan penjuru keempat pasukan Malaysia. Ya, space yang ada. Tapi kita menyaksikan gerakan ini, Lim, ya. Kita lihat sekali lagi. Ya, itu tolakan. Itu dia. Itulah tolakan yang saya katakan. Ya. Mungkin penjaga garisan tidak nampak ataupun agak soft sebenarnya, tetapi di dalam kawasan petak penalti sekiranya ada aksi-aksi sebegitu, selalunya akan memberikan sepakan penalti, ya, Neta. Kita terselamat di situ, tapi kita mempunyai peluang di sini. Nazmi Faiz kali keempat beliau akan mengambil sepakan penjuru. Antara yang baik, tapi dikeluarkan terus oleh Ali Abdullah Haram. Uzaimi akan menghantar bola ni dengan kaki kirinya, tapi terus sekali lagi dikeluarkan. Mengecewakan set piece daripada pasukan kebangsaan, tapi bahaya pula untuk pasukan Malaysia. Jasim Marhun akan menghantar bola ni. Dion Cools agak kurang cermat di sana. Kembali kepada kawalan Ali, membuka permainan, mengajak rakan-rakannya. 3 pemain pasukan Bahrain dalam kawasan kotak penalti. Tapi kali ini hantaran tersebut tepat ke arah Farizal Marlias, dan beliau menenangkan seketika keadaan. Dapatkan Syamir Kuti, masih lagi dalam kawasan dan juga penguasaan Malaysia. Matt Davis, Sumareh hidup dan cuba untuk melakukan sesuatu. Masih lagi Sumareh, Matt Davis di sebelah kanannya, tidak diendahkan oleh Sumareh, terus melakukan percubaan. Semangat itu kita puji, tetapi mungkin gerakan tersebut yang sedikit mengecewakan. Saya rasa agak tamak
apa yang dilakukan oleh Sumareh. Beliau mahu membuat rembatan terus apabila ada 2 atau 3 pemain di hadapan beliau, di mana Matt Davis sudah membuat larian di bahagian kanan. Beliau harus mainkan bola tersebut dan Matt Davis akan membuat satu hantaran ke tengah. Jadi saya rasa itu option lebih baik. Dan di sinilah kita pastinya akan tertanya-tanya di mana kelibat Arif Aiman. Kerana itu mungkin antara peluang yang beliau akan manfaatkan. Tapi mungkin direhatkan pada perlawanan malam ni 5 pertukaran awal dilakukan oleh Kim Pan Gon untuk perhitungan berdepan dengan Bahrain pada ketika ini. Menuju ke 30 minit yang pertama, Malaysia dan Bahrain masih lagi kekal terikat tanpa sebarang jaringan. Malaysia bermula dengan sangat baik, tapi perlahan demi setiap saat diberikan ruang kepada pasukan Bahrain. Nazmi antara terus cuba mendapatkan Akia. Darren Lock akan mengganggu Ali Abdullah Haram. Satu terjahan daripada, sebenarnya bukan daripada Kuzaimi yang disalahkan, tapi kesilapan tersebut ya. Corbin dahulu yang dipersalahkan. Kerana apabila anda membuat larian yang laju, bukan mudah untuk berhenti dengan cepat ya Hanif. Jadi sudah tentu sentiasa akan berlanggar. Kita boleh lihat di sini beliau cuba membuat blocking apabila beliau tahu beliau sudah beaten di sana, terlepas daripada pemain. Syamir, larian daripada Akia. Baik, sentuhan pertama daripada Akia Rashid. Ruang buat Malaysia. Oh, satu percubaan yang baik, tetapi satu save yang lebih baik dilakukan oleh Syed Abbas. Ini peluang keemasan Malaysia, Lim. Ya, satu kombinasi yang baik kita boleh lihat apabila Syamir mendapat bola. Beliau sudah tahu Akia sedang membuat larian dan terus melakukan satu forward pass di sana. Tidak ada offside. First touch yang baik, second touch dan melakukan rembatan menggunakan kaki kiri. Satu rembatan yang padu. Kredit harus diberikan kepada penjaga gol Bahrain kerana dapat menyelamatkan bola rembatan daripada Akia ni. Bukan mudah. Walaupun Akia sudah diberi tekanan dari belakang oleh pemain Bahrain di sana. Dari Junior Estal, antara pemain yang terus diberikan kepercayaan untuk berada di sana, dan kesilapan tersebut yang dilakukan. Baru saja kita ingin berkatakan mengenai trades beliau, tapi ruang buat pasukan Bahrain pada Jasim, peluang buat pemain jersey nombor 11 mereka iaitu Hashim Sairisa. Tapi keadaan kelang kabut itu gagal dimanfaatkan oleh beliau, dan Akia akan terus melakukan larian-larian ini, cuba untuk dikeluarkan. Malangnya ricochet tersebut yang menyebabkan hanya sepakan gol saja diberikan kepada pasukan Bahrain. Ya, sayang sekali ya. Saya tahu pemain Bahrain sudah pun tergelincir sebelum membuat kita lihat di sini sekali lagi. Apabila semuanya berlaku akibat kesilapan daripada Junior, dan nasib baik recovery daripada pemain-pemain pertahanan sedikit sebanyak membantu untuk mengeluarkan bola tersebut daripada tekanan berdekatan dengan gawang gol pasukan Malaysia. End-to-end staff pada ketika ini daripada kedua-dua pasukan. Tidak ada istilah bertahan seperti yang kita jangkakan, kerana Malaysia sebenarnya yang mempunyai peluang lebih baik daripada pasukan pelawat. ...65 tangga kedudukan perbezaan di antara kedua-dua pasukan ini daripada sudut ranking. Tapi menurut Julio Souza, Malaysia beraksi persis tidak seperti kedudukan ranking mereka. Dan ini akan cuba dibuktikan oleh Sumareh di sebelah kanan. Masih lagi Sumareh, beliau dipintas. Beliau masih lagi tidak mahu memberi bola ni kepada rakan-rakan sepasukannya. Beliau perlu segera sedar bahawa itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan padang sebegini. Ya, betul sekali Hanif. Untuk berlari dengan membawa bola
Sudah beberapa kali kita lihat Sumare lakukan tersebut, dan akhirnya anda sampai di kawasan pertahanan pasukan lawan, anda menjadi penat. Jadi saya rasa Darren Lock berada di sana, dan Sumare juga saya rasa perlu melakukan banyak kombinasi play, bukan hanya berlari dengan bola. Dan Darren Lock yang berjaya mendapatkan bola ini, dan Matt Davis akan melakukan satu driving run daripada beliau, tapi beliau dipersalahkan pula kerana ada body charge di ada sana body charge yang daripada dilakukannya. Matt Davis. Ya. Sebenarnya berlaku pelanggaran awal di antara Sumareh dan juga pemain pertahanan pasukan Bahrain. Advantage diberikan kepada Matt, tetapi advantage kemudian bertukar kepada pemain pertahanan pasukan Bahrain. Kita saksikan di sini, Lim. Pelanggaran di sini, Ya. apabila Sumare cuba membuat blocking untuk memberikan ruang kepada Matt Davis membuat larian. Tapi akhirnya Matt Davis yang dipersalahkan selepas larian tersebut dilakukan. Di mana saja anda berada, anda pastinya sedang menonton perhitungan misi penting pasukan Malaysia, dan dengarkan laungan sorakan daripada penyokong-penyokong pemain ke-12 dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Terus menerus kami bawakan kepada anda di saluran ini, TV9, menuju ke 10 minit terakhir aksi separuh masa pertama. Bahrain cuba hadir untuk melakukan gerakan-gerakan mereka, tapi mereka juga perlu cepat sedar bahawa corak-corak shot passing sebegini masih lagi belum benar-benar berkesan. Jasim Marhun, one-two yang cuba dilakukan bersama dengan Hashim Said Isa sebelah tadi. Kuzaimi akan menghantar bola ini, tapi terus saja dipintas kembali kepada Kuzaimi. Akia berada di sana. Darren Lock akan cuba untuk mendapatkan penguasaan ini, terus saja berjaya mendapatkan sekurang-kurangnya lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Jauh daripada Corbin, cuba untuk mendapatkan Darren, gagal. Kuzaimi terus saja melakukan clearance tersebut, dan Bahrain cuba untuk datang, tapi Dion Coles berada di sana. Satu terupas, cuba mendapatkan lari daripada Darren Lock, berjaya Darren Lock di situ. Satu hantaran daripada Darren Lock, namun Sumareh belum lagi sampai ke destinasi yang dituju. Matt Davis, satu hantaran, cuba mendapatkan Darren Lock. Bijak beliau hadir, beliau cuba untuk memenangi perebutan bola di udara di situ, tapi mungkin memakan dirinya, Lim. Ya, kita lihat daripada awal beliau dapat membuat larian, dapat membuat hantaran. Bagi saya ini hantaran yang baik. Cuma mungkin Sumare agak lambat untuk membaca apa yang mahu dilakukan oleh Darren Lock, kerana Darren Lock tidak boleh memegang bola itu terlalu lama, dan kemudian beliau bangun, beliau datang untuk cuba membuat tandukan tersebut. Jadi beliau melakukan sangat-sangat bekerja keras. Kita boleh lihat Darren Lock. Sekali lagi hantaran daripada Matt Davis, beliau datang. Tidak ada pemain lain kecuali Darren Lock. Jadi di mana kita boleh lihat ada 3 pemain di hadapan beliau. Jadi sudah tentu beliau akan mengalami kecederaan sekiranya dengan rate sebegini. Apa yang beliau lakukan bukan mudah dengan keadaan yang becak, basah, berat untuk pemain, tetapi dengan larian-larian yang dilakukan oleh Darren Lock. Yap, terima kasih kepada anda semua yang terus memberikan sokongan kepada pasukan kebangsaan, tidak kira dari mana lokasinya. Sokongan-sokongan sebeginilah yang pastinya akan membangkitkan semangat kepada kesemua 11 pemain yang sedang beraksi dan juga berjuang pada ketika ini. Tapi kita masih lagi berada di babak pertama,
Dan Bahrain pula yang mendapat penguasaan bola. Dikendurkan sedikit tekanan daripada pasukan kebangsaan. Hadir pula pasukan Bahrain di sebelah kiri. Satu hantaran cuba untuk mendapatkan Hashim Said Isa, tapi bola sebenarnya telah pun terkeluar daripada kawasan permainan daripada Rashid Al-Houthi. Setakat ini semuanya berjalan mengikut perancangan daripada Kim Pan-gon untuk separuh masa pertama. Saya rasa ya, walaupun dengan keadaan panas begitu, kita boleh lihat tempo permainan juga masih lagi laju. Masih lagi pemain-pemain cuba membuat pressing, sekiranya mempunyai peluang. Apa yang saya risaukan adalah kesilapan siapakah yang akan melakukan kesilapan itu. Kita tahu bahawa untuk pasukan Malaysia junior melakukan kesilapan yang hampir-hampir membahayakan gawang pasukan Malaysia. Jadi untuk pasukan Bahrain juga beberapa kali di bahagian kiri dan kanan dengan unnecessary foul yang diberikan oleh mereka. Tetapi masih lagi dengan jaringan 0-0 untuk kedua-dua pasukan. Kesilapan sebegitulah yang perlu dimanfaatkan sebenarnya, kerana Malaysia boleh dan lebih daripada mampu untuk menghasilkan jaringan. Akhir Rashid turun ke bawah untuk mengganggu rakan sekerjanya di bahagian sebelah kiri ni, itu Jassim Marhun. Satu usaha yang sangat baik untuk bantu Corbin, tapi Syamil Kuti pula yang gagal untuk mengekalkan penguasaan bola ini. Shot pass yang cuba dilakukan oleh Komal Hassan. Beliau berbahaya sebenarnya pemain ini, tapi belum lagi betul-betul berada dalam perlawanan. Faisal Al-Humaidan yang melakukan kesilapan tersebut. Antaranya yang kurang cermat, Nazmi yang mengambil tempat Azam di sebelah tengah ini. Antara jauh daripada Matt Davis. Sekali lagi Sumareh akan terus melakukan larian, tapi kali ini Rashid Al-Houthi berada di sana. Ali Abdullah membuka permainan, tapi dipintas oleh Corbin. Baik, Darren Lock extra di sebelah kiri. Darren Lock kepada Corbin, ruang buat Corbin Ong. Lambat sedikit beliau setelah pertama itu yang mengecewakan, Lim. Ya, saya rasa kita boleh lihat beliau mahu membuat rebatan, tetapi itu terpulang kepada sentuhan pertama beliau. Jadi sayang sekali first touch beliau agak kuat. Kita lihat sekali lagi, Darren dapat kepada Darren Lock. Dua pemain membuat larian. First touch sedikit kuat, kerana kita tahu Kobe memang mahu membuat rebatan daripada kawasan tersebut. Beliau menjadikan jaringan ketiga tempoh hari ketika berdepan dengan pasukan Turkmenistan. Bukanlah pemain yang asing dalam kawasan kotak penalti lawan. Dan hantaran ini akan mendapatkan Darren Lock. Satu flick yang baik daripada Dion Cools yang kekal berada di atas. Tapi Bahrain berjaya mengeluarkan bola ini daripada kawasan permainan mereka. Farizal tenang tetapi sedikit lewat, mujur. Antaranya berjaya mendapatkan Nazmi yang cuba pula untuk mendapatkan Akia. Satu pressing terus dilakukan, tapi Bahrain kekal tenang untuk keluar daripada triangle tersebut. Dan ini bahaya bagi Malaysia. Satu larian daripada Hashim ataupun Jassim di sebelah kanan, berdepan dengan Corbin dan juga Kuzaimi. Kembali kepada Komal Al-Hassan. Namun ini bukan percubaan terbaik beliau untuk mencuba Faizal Marlias daripada luar kotak penalti. Ya, sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pertahanan Malaysia apabila Kuzaimi keluar daripada kawasan beliau, dan Corbin Ong sudah agak lambat untuk membuat larian tersebut. Jadi apapun semuanya agak terkawal setakat ini. 42 minit, 43 minit. Jadi sudah tentu kesemua pemain akan merasa keletihan dengan apa yang mereka lakukan, tempo permainan yang mereka berikan di separuh masa pertama ini. Dan ini adalah corak permainan Bahrain yang berbeza sebenarnya berbanding apa yang kita saksikan ketika berdepan dengan pasukan Bangladesh. Mereka begitu commanding sekali, begitu
bermaharajalela boleh saya katakan pada perlawanan tersebut, tapi tidak ada satu senyuman sekalipun kepada kesebelasan mereka setakat ini. Jadi itu antara perkara positif daripada pasukan kebangsaan. Bukan ingin memuji Lim, tapi itu realiti yang saya saksikan setakat ini. Ya, betul Hanif. Apapun keadaan padang tidak mengizinkan mereka untuk bermain seperti apa mereka lakukan ketika bertemu Bangladesh. Jadi seperti apa yang kita katakan, kita harus mengambil advantage ini, bermain di tempat sendiri, padang kita, penyokong kita, stadium kita, dan tiga mata amat penting. Apa yang saya lihat, kita berpeluang untuk menang dengan mengumpul tiga mata ini. Yap, itu pencapaian luar biasa seandainya boleh kita lakukan, tetapi fokus terus diberikan dan terus saja diberikan advantage kepada pemain-pemain pertahanan pasukan Malaysia kerana ada kekasaran daripada Hashim Sairisa seperti tadi. Jadi menuju ke 45 minit yang pertama. Sedikit rekomen daripada anda untuk separuh usia pertama, Lim. Bagi saya, untuk pasukan Malaysia, mereka bermain dengan baik sekali, walaupun kita tidak tahu dengan keadaan begini adakah ini taktikal yang mahu dilakukan oleh Kim Panggon, tetapi kita tahu bahawa Malaysia gemar bermain dengan pressing. Mereka lakukan di separuh masa pertama, 20 minit pertama. Kita tahu banyak peluang yang tercipta, dan ini setakat ini kita masih lagi memaksa Bahrain untuk mempunyai masalah untuk keluar daripada kawasan mereka. Jadi 45 minit yang baik saya lihat untuk pasukan Malaysia. Ada masa tambahan diberikan oleh pengadil ini untuk perlawanan di separuh masa pertama Sadullah Gul Murodi, dan Malaysia beraksi dengan sangat-sangat baik, berbeza daripada jangkaan, dan kita masih lagi kekal untuk bertahan dan juga menyerang. Pertukaran 5 yang dilakukan oleh Kim Panggon setakat ini benar-benar berhasil, tapi kita akan berhenti rehat seketika kerana daripada Stadium Nasional Bukit Jalil, kedudukan di separuh masa pertama Malaysia 0, Bahrain 0. Baik, terima kasih Malaysia. Keputusan aksi separuh masa pertama masih terikat 0-0 tanpa jaringan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Lim, kita bermula baik pada 20 minit yang pertama, tetapi selepas itu Bahrain mula mempamerkan corak permainan mereka, walaupun bukan corak permainan yang sebenar, tapi apa yang boleh kita katakan? Saya rasa bagi saya, Bahrain masih lagi sebenarnya belum 100% settle down di separuh masa pertama ini. Bukan hanya 20 minit pertama, saya rasa pasukan Malaysia bermain dengan baik, dengan asakan demi asakan kita boleh lihat, tetapi Bahrain mempunyai masalah untuk bermain kerana kita masih lagi membuat pressing, tidak memberikan ruang yang banyak untuk mereka memegang bola. Sesekali ada, tetapi banyak pada apabila pemain-pemain Malaysia membuat closing dengan lebih awal, mereka agak sukar untuk bermain setakat ini. Baik. Sekurang-kurangnya 5 percubaan yang berjaya dilakukan oleh pasukan kebangsaan sepanjang 20 minit yang pertama. Junior memiliki 2 percubaan. Ya, percubaannya larian yang baik kita lihat daripada seorang centre back, dan kemudian ini daripada Corbin Ong, satu hantaran, dan Nazmi, satu half volley di sana, cuba untuk meletakkan bola tersebut mungkin ke bahagian far post semula. Sekali lagi kita lihat larian daripada Corbin Ong, dan ke arah far post Nazmi membuat larian daripada luar masuk ke dalam, dan sayang sekali, dan ini pula lontaran daripada Dion Cruz, dan satu tandukan daripada Darren Lock, bukan mudah, dan ini adalah saya rasa rembatan daripada Junior. Kita lihat Darren Lock dan Junior, satu memang tidak mempunyai step untuk beliau membuat rembatan tersebut, tetapi saya rasa sekiranya bola tersebut lebih rendah, mungkin akan memberikan peluang untuk Malaysia. Lim, keadaan padang juga sedikit mungkin memberi kelebihan sebenarnya kepada pasukan kebangsaan. Ya, betul. Saya rasa kelebihan yang apa yang kita lihat 45 minit pertama ni, kelebihan yang banyak untuk pasukan kita, tetapi cuma kita tidak dapat mengambil peluang itu dengan lebih baik untuk menjadikan ia gol yang di mana amat penting untuk pasukan Malaysia. Kita boleh lihat percubaan demi percubaan, dan agak sukar untuk Bahrain. Saya rasa
45 minit ni kita memang mengejutkan Bahrain, dan ini pula daripada akhir satu rematan yang sangat-sangat baik. Dan seperti apa saya katakan, kredit juga harus diberikan kepada penjaga gol Bahrain, di mana beliau dapat menyelamatkan bola ni. Bukan mudah. Dan sekali Darren Lock, satu crossing yang baik, grounder, tetapi Sumare agak lambat di sana. Tetapi selepas itu Darren Lock bangun dan datang untuk membuat serangan ke atas bola dan cuba menanduk. Dan selepas itu kita tahu apa yang diberikan oleh Darren Lock 45 minit ini memang bagi saya bangga melihat ada pemain yang boleh memberikan komitmen segitu. Dan ini pula daripada Corbin Ong, sayang sekali apabila hantaran tersebut dilakukan oleh Syamil Kuti. First touch beliau, mungkin beliau tidak menyangka akan ada pemain Bahrain yang datang dengan cepat. Jadi first touch yang sedikit kuat, kalau tidak saya rasa sudah tentu beliau mahu melakukan rematan dengan kaki kiri. Lim, tadi ada menyebut mengenai Mohamed Sumare. Ya. Sumare sebenarnya agak mengejutkan apabila beliau beraksi dengan cukup baik di awal permainan. Di awal ya, apabila dengan keadaan padam begitu. Malam ni saya sering akan mengatakan mengenai padang, kerana itu adalah satu masalah sebenarnya untuk kedua-dua pasukan. Cuma apabila Sumare berlari dengan bola dengan terlampau lama, jadi ia akan memenatkan. Jadi kita boleh lihat daripada statistik perlawanan. Baik, betul. Seperti yang kita lihat aksi separuh masa pertama, Malaysia sebenarnya berjaya menguasai bola dengan 51% berbanding Bahrain hanya 49%. Mereka sebenarnya juga beraksi dengan baik walaupun bukan dalam corak permainan yang sebenar. 6 percubaan berjaya diraih pasukan kebangsaan, manakala Bahrain 3. Kad kuning sebenarnya dimiliki oleh pasukan Bahrain. Ya, satu jadi satu permainan 45 minit yang agak bersih untuk pasukan Malaysia, tidak mengumpul sebarang kad kuning ataupun, cuma memang kita lihat, kalau kita lihat pada separuh masa pertama adalah kesalahan daripada junior. Saya tahu apa yang saya ingat, satu di bahagian kanan apabila beliau kehilangan possession, dan keduanya apabila beliau menolak pemain Bahrain di dalam kawasan petak penalti, tetapi tidak ada penalti diberikan, tetapi beliau harus lebih berhati-hati. Kita tahu daripada mungkin 3 centre back yang berada, 3 back 3, Dion Kuz, Junior dan juga Kuzaimi. Kita tahu Junior bukanlah seorang pemain yang laju. Jadi dengan keadaan padang sebegini, lebihlah memberatkan, agak berat untuk pemain-pemain membuat larian dengan lebih laju. Jadi Junior harus lebih berhati-hati. Baik, Lim, kita akan berbicara dengan lebih lanjut mengenai aksi pada separuh masa pertama. Namun sebelum itu kita akan berehat seketika dan kami akan kembali lagi selepas ini. Baik, terima kasih Malaysia. Kami masih lagi berbicara mengenai perlawanan Malaysia menentang Bahrain pada malam ini, dan bercakap mengenai Bahrain. Sekurang-kurangnya 3 percubaan berjaya dilakukan oleh Bahrain. Ini sedikit mengejutkan, Lim, kalau saya boleh katakan, dan kita kerap berbicara berkenaan dengan Bahrain yang lebih superior sebenarnya daripada pasukan Malaysia. 65 kedudukan tangga, tapi mereka belum betul-betul settle down lagi. Kita perlu mengambil manfaat ni. Tapi apabila kita katakan daripada 3 percubaan yang tidak on target tersebut, satu saja yang saya kira berbahaya, mereka tidak mendapat sebarang sepakan penjuru pada perlawanan ini setakat ini. Jadi ini jelas buktikan bahawa mereka tidak berada dalam perlawanan ini setakat ini. Ini perkara yang baik, tapi mereka akan sedar juga di separuh masa kedua nanti. Ini merupakan percubaan terbaik yang dimiliki oleh pasukan Bahrain, Lim. Ya, betul. Satu rematan daripada luar petak penalti sedikit sebanyak saya rasa mengejutkan Farizal Malia di sana. Muncullah ianya tersasar. Jadi seperti apa yang Hanif katakan, untuk pasukan Bahrain, mereka tidak mempunyai sepakan penjuru di separuh masa pertama ini, di mana 2 gol ketika bertemu Bangladesh berpunca daripada sepakan penjuru. Jadi selagi kita boleh tidak memberikan peluang untuk mereka mendapatkan sepakan penjuru, jadi peluang itu lebih tinggi untuk kita cuba mendapatkan 3 mata itu. Lim, Kamal Hassan Al-Aswad sedikit tenggelam. Pemain yang beraksi bersama Al-Rifa berusia 28 tahun. Malam ini mungkin kelibatnya tidak kelihatan. Sebenarnya saya rasa bukan beliau seorang saja yang tenggelam. Saya rasa kesemua pemain-pemain Bahrain ini mengalami masalah dengan bermain dengan padang sebegitu. Kita boleh lihat. Sebenarnya betul. Kerana perlawanan pertama mereka selesa dengan bola.
Dan itu perlawanan pertama di padang itu. Ya. Jadi dengan keadaan padang sebegitu, kita boleh lihat mereka agak kerana dengan lecak, dengan berlumpurnya semua, dengan lembiknya, anda perlukan 2 atau 3 touch lagi. Di mana mungkin anda boleh lakukan 1 touch, tak boleh. Anda perlukan 2 touch, 3 touch, larian sedikit lambat, mungkin agak licin, tergelincir. Jadi banyak perkara yang akan mengacau dari segi taktikalnya, dari segi strateginya, bagaimana anda ingin bermain. Jadi saya rasa bukan hanya seorang yang mempunyai masalah, keseluruhan pasukan mempunyai masalah. Barangkali pada aksi separuh masa kedua ada perubahan. Sudah tentu, saya rasa bukan hanya untuk Harapkan aksi pada separuh masa kedua tidak seperti aksi menentang Turkmenistan. Mungkin kita boleh berharap, tetapi kita mahu melihat juga, kerana apabila ada pertukaran, katakan kita membuat 5 pertukaran, adakah 5 pemain ini akan memberikan impak? Sekiranya pertukaran dilakukan tetapi 5 pemain itu tidak memberikan impak, itu akan memberikan masalah kepada keseluruhan pasukan dengan tactical play semua. Ia sedikit sebanyak akan mengganggu. Jadi bilakah masa sesuai untuk Kim Bang-gun membuat pertukaran tersebut? Dan lebih penting bagi saya juga adalah mungkin selepas daripada aksi separuh masa pertama ni, Kim Bang-gun sudah mula sedar bahawa ini game yang kita boleh menang, berbanding yang kita hanya perlu mencuri satu mata. Mungkin akan ada perubahan untuk kita menang pula selepas ini, ataupun mungkin ada perubahan untuk skor rank kita tidak tewas pada perlawanan sebelum ini sebab ada 45 minit saja. Saya rasa Kim Bang-gun sedar seperti apa yang Hanya cakap. Saya rasa beliau sekarang rasa sebenarnya kita boleh mendapatkan 3 mata. Kita tidak mahu keluar untuk mendapatkan 1 mata, tetapi pemain tidak harus leka kerana apa-apa boleh terjadi dengan keadaan sebegini. Kita dapat lihat kelibat Arif Aiman dan juga Faizal Halid, dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih positif mampu dijelmakan oleh anak-anak buah Kim Bang-gun. Sumareh masih lagi dikekalkan dalam kesebelasan utama untuk aksi separuh masa kedua. Mungkin Lim, sedikit ramalan separuh masa kedua. Saya mahu melihat pasukan Malaysia menjaringkan gol kerana saya rasa kita berpeluang cuba terapkan momentum yang sama, pressing di bahagian atas, memaksa pemain-pemain Bahrain untuk kehilangan bola dengan lebih cepat, dan kita harapkan kita boleh menjaringkan gol kerana kita mempunyai peluang di separuh masa pertama, 6 percubaan. Jadi kita mengharapkan sekurang-kurangnya boleh menjaringkan 1 atau 2 gol. Itu cukup, sudah cukup untuk pasukan kita. Baik, Malaysia, kami akan terus menyajikan anda siaran secara langsung perlawanan di antara Malaysia menentang Bahrain. Terus saja bersama dengan rakan pengulas Amin Mufa. Tiada gunung yang tidak boleh didaki, tiada lautan yang tidak boleh direnangi, dan tiada daratan yang kita tak boleh jejaki. Itu mungkin antara semangat dan juga pedoman yang diberikan untuk pasukan kebangsaan di permulaan separuh masa yang kedua ini. Kerana setakat ini tiada pertukaran juga yang diberikan oleh Kim Bang-gun, kendali pasukan Harimau Malaya. Kerana setakat ini semuanya mengikut perancangan, dan mungkin perancangan berikutnya adalah untuk melakukan sesuatu yang sudah lama kita dambakan, iaitu ingin menewaskan pasukan Bahrain. 5 pertembungan, Malaysia sekadar berjaya mendapatkan 2 kali keputusan seri. Itu pun pada tahun 2013 kali terakhir kita melakukan perkara tersebut, dan juga 3 kekalahan. Malam ini mungkin berbeza naratifnya, mungkin berbeza keputusannya, tapi kita mengharapkan satu outcome yang sama, iaitu kemenangan. Separuh masa yang kedua telah pun bermula. Selamat datang ke TV9 kepada anda yang baru saja bersama-sama dengan kami. Ini malam Harimau Malaya, ini malam hari perlawanan, dan ini malam penuh harapan untuk kita terus menempah satu slot automatik ke persaingan Piala Asia 2023. Tetapi yang pertamanya kita perlu menumbangkan antara gergasi di rantau Asia ini juga, iaitu pasukan Bahrain yang terus saja melancarkan gerakan yang sangat berbahaya ini. Ruang bagi pasukan mereka, tapi satu hantaran yang sedikit mengecewakan kepada Hashim Sairisa. Mujur di sana, tapi percubaan terus, dan ini on target pertama perlawanan bagi pasukan Bahrain daripada Komail Ali Hassan. Saya rasa kesilapan pertama
di separuh masa kedua ini. Ball watching daripada pertahanan back three kita. Apabila larian daripada pemain Bahrain itu dilakukan, ketiga-tiga pertahanan kita sudah beaten sebenarnya. Jadi muncullah beliau tidak melakukan ataupun mempunyai ruang untuk membuat rembatan menggunakan kaki kiri. Adakah kita memberi mereka peluang untuk bermain di separuh masa kedua ini? Dan itu terus dihentikan oleh Kuzaimi kerana satu antara yang baik juga berjaya mendapatkan Akia. Dan beliau yang pertama menyentuh bola itu, tapi tiada apa yang diberikan kepada pemain penyerang pasukan Malaysia ini. Separuh masa pertama yang begitu baik daripada pasukan kebangsaan, tetapi bola sepak adalah permainan daripada dua separuh masa. Mungkin kita hebat di separuh masa pertama, tapi sekiranya tidak mengekalkan momentum tersebut, kita boleh dihukum, Lim. Sudah tentu, Hanif. Jangan lupa kita boleh katakan seperti aksi Champions League di mana Liverpool menguasai perlawanan tetapi Real Madrid yang membawa pulang piala. Jadi itu yang boleh terjadi, agak bahaya. Pemain-pemain tidak harus leka walaupun memberikan asakan demi asakan pada pasukan Bahrain. Satu kesalahan dilakukan oleh Walid Al-Hayam kepada Darren Lock yang hikmatnya, kudratnya masih lagi ditagih, masih mencari gol pertama bersama dengan pasukan kebangsaan. Beliau antara yang paling bersemangat untuk kempen pada kali ini kerana inilah kempen penuh di mana beliau kekal berada di kem pasukan kebangsaan, bebas daripada kecederaan, tidak dibelenggu dengan COVID-19. Dan inilah kempen di mana kita perlukan ketajaman beliau di atas padang pada ketika ini. Ya, sudah tentu beliau mahu menunjukkan sesuatu. Dan inilah beliau, Darren Lock masih lagi cuba untuk mengekalkan penguasaan ini. Idea yang sangat baik, Lim, cuma gerakan tersebut yang agak kurang cermat. Beliau cuba hendak menahan bola tersebut tetapi sayang sekali bukan mudah untuk menahan bola tersebut dengan soft touch. Anda harus mempunyai soft touch di sana, tetapi apapun larian yang baik daripada Darren Lock. Seperti apa yang anda katakan, memang saya mahu melihat Darren Lock menjaringkan gol di kejohanan ini. Inilah kali pertama kita dapat melihat beliau bermain sepenuh masa untuk pasukan kebangsaan. Dan Malaysia memulakan permainan separuh masa kedua dengan aksi yang lebih direct, terus menghantar bola ke hadapan dan mengharapkan larian-larian pantas bagi menewaskan pemain-pemain pertahanan pasukan kebangsaan ataupun pasukan-pasukan lawan. Corbin akan melakukan hantaran ini jauh sekali lagi, cuba untuk dapatkan larian di belakang pertahanan daripada Darren Lock setelah tadi, tapi Amini Bernardi kekal berada di sana. Beraksi 90 minit tempoh hari. Antara tunggak penting juga pertahanan terakhir pasukan Bahrain. Dan pengendali mereka bukan calang-calang, Helio Souza, yang berhasrat untuk mengubati kekecewaan gagal menaikkan diri ke pentas Piala Dunia. Tersingkir awal di persaingan kelayakan, tidak beraksi dengan baik katanya, dan pentas Piala Asia adalah medan untuk mereka mengubat kekecewaan. Tapi setakat ini mungkin cabaran yang berbeza daripada apa yang dijangkakan daripada pasukan kebangsaan. Tapi Bahrain sudah mula beraksi di separuh masa yang kedua ini. Gerakan di sebelah kanan, one-two yang baik, cuba untuk kembali mendapatkan larian, tapi masih lagi dalam kawalan Faisal Al-Humaidan yang telah pun berada di sebelah kanan. Zaimi, ada tolakan daripada Faisal. Kita juga ada seorang Faisal, iaitu Faisal Halim, yang masih lagi berada di bangku simpanan. Nampaknya Bahrain boleh dikatakan nampak selesa dengan bola di separuh masa kedua ini. Mereka berani bermain dengan melakukan combination play di bahagian tengah.
Fokus di separuh masa yang kedua juga perlu terus dipertajamkan oleh pasukan kebangsaan kita. Sekiranya kita ingin mengelak daripada dikecewakan sekali lagi oleh pasukan Bahrain yang pernah menundukkan kita ketika aksi persahabatan, tewas 2-0. Tapi ini different ball game dan juga situasi yang berbeza untuk kedua-dua pasukan. Dan Malaysia akan terus menekan benteng pertahanan pasukan Bahrain di sebelah kanan pula pada ketika ini. Dan Davis akan melakukan lontaran ke dalam ini, berlatar belakangkan Ultras Malaya. Hadir dengan kekuatan penuh mereka. Flick daripada Sumare, cuba dikejar oleh Akia. Baik tandukan daripada Nazmi untuk menjemput Corbin Ong naik ke atas. Tapi Komal berada di sana untuk membantu dan mengganggu beliau. Akia Rashid, masih lagi Akia. Satu kolonnya baik daripada Akia, akan melakukan hantaran. Cuba untuk dapatkan Corbin Ong. Satu tampanan daripada Darren Lock sebenarnya. Davis keseorangan di sebelah kanan. Dua pemain cuba mengekori beliau, tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Bahrain. Bahaya bagi pasukan Malaysia sekiranya membenarkan Hashim melakukan satu turning seperti tadi. Terus kembali kepada kawalan pasukan Malaysia. Davis kepada Sumareh di sebelah kanan. Masih lagi Sumareh gagal untuk meneruskan penguasaan ini. Syamil cuba untuk melakukan pressing yang awal, tapi Bahrain berjaya keluar untuk mendapatkan penguasaan bola ini. Akia Rashid antara pemain yang mempunyai peluang keemasan di separuh masa pertama dan menunjukkan kualiti yang ada padanya pada ketika ini, Lim. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Akia. Beliau cuba hendak mencari ruang untuk membuat rembatan, bukan untuk membuat hantaran lintang, tetapi mungkin terlalu lama dengan bola dan beliau tidak mempunyai ruang untuk membuat rembatan ataupun hantaran tersebut. Jadi sayang sekali. Bijak pasukan Bahrain untuk keluar daripada tekanan daripada pasukan Malaysia, tapi hantaran itu yang mengecewakan daripada Rashid Al-Houthi. Gagal untuk mendapatkan Jasim Marhun setelah tadi, tapi Malaysia pula yang memberikan bola ini. Ini bahaya daripada Kamal Hassan. Dapatkan set Redha. Kuzaimi berjaya untuk memintas bola ini dan larian daripada Akia Rashid di sebelah kiri. Kuzaimi di sebelah luarnya. Kuzaimi telah melakukan satu hantaran di sebelah kiri daripada Kuzaimi. Sumare! Jaringan pertama Malaysia hadir pada minit ke-54 pada malam ini. Wow, permulaan yang baik daripada Malaysia untuk separuh masa kedua. Satu gerakan daripada Akia Rashid, tetapi boleh kita katakan kredit sebenarnya kerana bola ini dimenangi oleh Kuzaimi PE. Hantaran daripada Kuzaimi PE dan penyudah daripada Muhammad Sumareh. Ya, betul sekali Arif. Satu timing larian yang baik dan juga larian daripada Sumareh ke bahagian near post, walaupun Darren Lock juga berada di sana. Memang ini adalah satu hantaran yang akan mengelirukan seorang penjaga gol dan juga pertahanan kerana ia di antara dua pemain. Jadi satu hantaran yang boleh dikatakan perfect bagi saya dan dilakukan oleh Kuzaimi. Dan tidak lupa, serangan ini dimulakan oleh Kuzaimi apabila interception, apabila beliau memenangi possession. Lalu hantaran diberikan kepada Akia dan membuat larian follow up overlapping dan beliau tidak dijaga oleh siapa-siapa dan dengan mudah membuat hantaran tersebut. Jadi kredit untuk Sumareh, untuk Akia, untuk Kuzaimi, tiga pemain yang lakukan serangan ini. Muhammad Sumareh menjawab segala kritikan yang kita lontarkan dengan jaringan gol pada minit ke-54 bagi Malaysia. Tapi gerakan tersebut dimulakan
direncanakan oleh Kuzaimi PE. Jangan kita lupakan nama tersebut, kerana beliau telah dibangkitkan kariernya pada musim ini. Tetapi ini gerakan yang akan dipatahkan oleh Matt Davis dan terus dikeluarkan daripada kawasan permainan dan disambut dengan sorakan daripada penyokong-penyokong pasukan kebangsaan yang membanjiri stadium pada malam ini. Wow. Sekiranya ini adalah satu buku yang ditulis oleh kita, kita mahukan situasi ini. Tapi inilah realitinya sekarang. Malaysia mendahului pasukan Bahrain 1-0. Saya ada mengatakan sekiranya, Tetapi dalam lihat, kita memperkatakan mengenai gerakan ini, adakah kelekaan apa yang terjadi? ya, Saya ada mengatakan sekiranya kita menjadikan gol 5 atau 10 minit pertama, kita akan lihat lebih banyak gol. Dan ianya berlaku selepas 3 minit kita menjadikan gol pertama. Apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat apa yang terjadi sebenarnya. Apakah masalah kelekaan? terus saja disahkan jaringan penyamaan ini. Kita saksikan satu tandukan yang baik dan Ali Abdullah Haram yang berada di sana. Marking, Ya, ball watching. Pemain yang berlari di bahagian di belakang Kuzami Junior tidak membuat covering. Siapa? Cole juga tidak berada di sana, Lim. Bagi saya, kelekaan di bahagian pertahanan 5 pemain. Apa yang terjadi? hanya 3 minit sahaja Bahrain membenarkan kita untuk bersorak kegembiraan. Dan pada ketika ini kita terus dirundung dengan kegelisahan kembali, kerana kita tahu perbezaan satu gol yang boleh terjadi kepada mana-mana pasukan. Tapi kali ini Malaysia yang melakukan gerakan. Syamil Kuti berada di sana. Satu hantaran di luar kotak penalti. Nazmi Faiz akan membawa kembali bola ni ke dalam dan cuba mendapatkan larian daripada Darren Lock. Peluang buat Syamir. Satu kekasaran dilakukan oleh beliau, tidak diendahkan oleh pengadil. Tapi kelekaan itulah sebenarnya yang membunuh kepada segala harapan yang cuba untuk kita berikan, Lim. Ya, saya rasa sebenarnya tidak patut kita hanya mendahului dengan hanya 3 minit saja ni. Bersusah payah pemain-pemain cuba mendapatkan gol, tetapi gol yang diberikan kepada Bahrain terlampau mudah akibat kelekaan, akibat kita tidak closing, di mana kita lakukan pressing ataupun closing dengan pemain opponent untuk 55 minit, tetapi hanya 1 minit kita tidak lakukan dan kita memberikan mereka ruang untuk membuat hantaran tersebut. Apapun kita masih lagi dalam permainan, kedudukan masih lagi setara dan 3 pertukaran akan dilakukan terus oleh Kim Pan Gon. Sumarih dikeluarkan, Safi Rahim dibawa masuk, Arif Aiman juga berada di sana, serta Guilherme Di Paula yang akan terus dibawa masuk. Beliau menjadikan gol, beliau yang terbaring sebentar tadi untuk mendapatkan perhatian, kerana itulah perlawanan dihentikan seketika. Tapi Safi Rahim dibawa masuk untuk menggantikan Nazmi Faiz Mansur. Itu pertukaran di bahagian tengah. Mungkin Darren Lock juga akan disimpan untuk aksi ini. Tapi pengalaman beliau diperlukan untuk memimpin kembali rakan-rakan sepasukannya untuk terus fokus bahawa kita masih lagi belum tewas. Benar, Darren Lock yang dikeluarkan dan Di Paula dibawa masuk sambil sekali lagi diiringi dengan laungan daripada penyokong-penyokong di Stadium Nasional Bukit Jalil. Biarpun itu mungkin untuk membangkitkan semangat, tapi perlu diambil dengan sangat positif oleh Di Paula. Malam ini beliau diperlukan dan Arif Aiman seperti dijangkakan dibawa masuk untuk mengambil tempatnya di sebelah kanan menggantikan penjaring gol tunggal kita setakat ini, iaitu Sumarih, Lim. Ya, kita berharap dengan 3 fresh leg dimasukkan ini dapat memberikan impact untuk pasukan negara di separuh masa kedua ini. Dan seperti dijangkakan, Abdullah Yusuf Helal, pemain yang berpekalan di Eropah, juga dibawa masuk, seorang target man bagi pasukan Bahrain, dan dikeluarkan adalah penggantinya Hashim Said Issa. Jadi kedua-dua pengendali telah pun melakukan reaksi kepada 2 jaringan pantas sebentar tadi. Dan ini giliran Malaysia perlu untuk melakukan gerakan. Masih lagi Dion Kools, 3 pemain dalam kawasan kotak penalti, tapi gagal untuk ditemui oleh Dion Kools. Bahaya bagi Malaysia kerana kita telah melakukan
Satu serangan. Sentuhan pertama Arif Aiman. 3 pemain di hadapannya sambil cuba dibantu oleh Syafiq Rahim. Masih lagi Arif Aiman. Beliau akan menghidu segala ruang yang ada. Masih lagi Arif Aiman. Satu hantaran yang bukanlah menggambarkan kualitinya, tapi disambut oleh Akia. Corbin akan menghantar bola ini kepada Di Paula. Penjaring gol penyamaan mengeluarkan bola tersebut daripada Ali Abdullah Haram. Taran cuba untuk mendapatkan Akia, tapi sia-sia pula gerakan Malaysia pada kali ini. Masuki 30 minit terakhir perlawanan. Malaysia mengejutkan Bahrain, tetapi kemudiannya kita pula yang diberitahu oleh pasukan pelawat bahawa mereka masih berada dalam perlawanan. Jadi ini pertarungan di antara Arif Aiman dan juga Rashid Al-Houthi. Dan sekali lagi Rashid berjaya memintas dan Arif Aiman dipersalahkan. Ya, sudah tentu Arif Aiman mau gunakan kelebihan ini. Dia tahu pemain Bahrain Rashid Khalil sudah tentu penat mengawal Sumare di separuh masa pertama, dan dengan kemasukan Arif Aiman sudah tentu beliau harus lebih banyak bekerja di bahagian kiri kerana Arif Aiman akan datang kepada beliau. Jadi pengesahan kepada kemasukan pemain ini Abdullah Yusof yang telah pun dikasari pada sentuhan pertamanya, dan ini sentuhan pertama Di Paula ke belakang kepada Syafiq. Beliau kembali didapatkan dan Di Paula akan mengawal bola ini ataupun tidak. Masih lagi perlu mendapatkan momentumnya. Kita berikan ruang kepada beliau untuk bantu pasukan kebangsaan dengan sedaya upaya yang diperlukan. Ya, kita tetap akan mengharapkan terbaik daripada Di Paula. Walaupun banyak kritikan untuk beliau, kita mengharapkan beliau boleh lakukan sesuatu untuk pasukan. Dan pressing daripada beliau Ya, yang membolehkan Dion Coles untuk melakukan gerakan ni. Tapi beliau pula yang dijatuhkan. Masih lagi Di Paula. Ruang buat Akia di sebelah kiri. Jadi Di Paula perlu masuk segera ke dalam kerana tiada sesiapa dalam kawasan kotak penalti setakat ni. Syafiq Rahim, satu hantaran, cuba mendapatkan Syamil Kuti di sana. Percubaannya cuba dilakukan oleh Matt Davis. Dion Coles kelihatan telah berada sikit advance di atas Arif Aiman. Satu hantaran daripada Arif sedikit mengecewakan kerana Syed Muhammad Abbas berada di sana untuk menenangkan keadaan. Ya, sudah 2 kali kita melihat Arif Aiman membuat kesilapan dengan hantaran. Bukan mudah, kita tahu beliau baru dimasukkan, mungkin belum biasa dengan keadaan padang ini, dengan mungkin keadaan padang yang sejuk. Kita berikan beliau 2 atau 3 minit atau mungkin 5 minit lagi. Sekiranya banyak serangan di bahagian kanan dilakukan oleh beliau, sudah tentu saya rasa beliau akan bangkit, cuba lakukan sesuatu. Dan sekali lagi ruang bagi Arif Aiman. Kali ini kesilapan daripada Rashid. Tapi lihat saja kepada 3 pemain yang mengepung di kawasan beliau. Dan turning yang baik daripada Abdullah Yusof Helal. Cuma jelas beliau juga memerlukan masa. Dan beliau telah melakukan kesilapan ini untuk terus dilayangkan kad kuning kedua perlawanan. Dan Ya, kedua-duanya kepada pasukan Bahrain. Ya, satu leg tackle kita lihat agak bahaya sebenarnya. Tapi satu clearance yang baik kerana bola tersebut pergi kepada Akia. Ya. Tetapi saya rasa pengadil tidak membenarkan play on kerana ini memang satu tackle yang agak bahaya. Dan atas tindakan tersebut Abdullah Yusof Helal jadi pemain kedua dilayangkan kad kuning perlawanan pada malam ini. Saya masih lagi percaya bahawa kita masih boleh menjaringkan gol dan membawa pulang 3 mata dalam perlawanan ini. Tetapi yang paling penting adalah kelekaan. Kita tidak mahu perkara tersebut terjadi untuk kali kedua.
hanya selepas 3 minit kita menjadikan gol pertama. Dan ini penjaring gol pertama kita pada minit ke-54, Mamadou Soumaré. Dan kemudian beliau terpaksa dikeluarkan mungkin kerana isu kecergasan. Lihat sekali lagi Beliau memintas Darren Lock untuk menghasilkan jaringan ini. Dan bola tersebut memang datang ke hadapan beliau, hanya perlu meletakkan kaki. Satu tap in. Kita lihat. Kita tahu di perlawanan pertama Darren Lock sebenarnya mempunyai peluang sebegitu juga, tetapi tap in, bukan tap in, satu sentuhan beliau tidaklah begitu baik. Jassim Al-Shaikh cuba melakukan satu hantaran ini. Mujur Dion Kouls berada di sana untuk memintas. Syafiq pula akan mendapatkan di Paula, tapi ini terlalu predictable ataupun mudah untuk dipatahkan dengan gerakan-gerakan sebegini. Dan giliran Corbin Ong pula untuk dijatuhkan, tapi Aki akan meneruskan permainan ataupun bola akan dikeluarkan kerana Corbin memerlukan perhatian. Akia mengarahkan agar Ali Abdullah Haram untuk pergi jauh daripada kawasan kejadian. Beliau kecil tapi beliau tidak gentar Lim untuk memberitahu kepada pemain-pemain lawan bahawa ini kawasan kita. Ya, betul, tetapi tidak perlu. Perlukah Akia melakukan perkara tersebut? Kerana itu adalah provokasi. Sebab kita tidak tahu apakah pemain Bahrain yang cuba katakan, adakah kepada pengadil ataupun kepada pemain, ataupun beliau ingin mengatakan minta maaf kepada Corbin Ong. Ini yang selalu berlaku, provokasi. Kerana Akia, saya rasa beliau pun tidak dengar apa yang cuba dikatakan oleh pemain itu. Beliau hanya datang cuba menarik. Dan terus diberikan amaran dan bagi saya tidak perlu. Kenapa beliau hendak menunjukkan siapa tuan rumah? Tidak perlu. Kita tidak perlu ada pemikiran begitu. Kecuali pemain Bahrain melakukan sesuatu ke atas pemain itu, dan pemain-pemain kita boleh datang untuk membantu. Tetapi saya rasa jelas beliau tidak diberikan kad atau apa-apa. Dia diberikan amaran lisan dan pengadil berada di sana. Baik, permainan kembali bersambung. Malaysia masih lagi kekal dengan penguasaan untuk merencanakan sesuatu. Bermula daripada minit ke-54 hinggalah ke minit 57. Itu mungkin antara 3 minit paling singkat pernah kita raikan suatu gol pendahuluan. Tapi Syafiq Ahmad mungkin akan dibawa masuk Lim. Ya, mungkin Akia akan dikeluarkan. Tapi itu pula kesilapan daripada Kuzaimi PE. Dan pertukaran terus dilakukan. Akia terus dikeluarkan. Syafiq Ahmad dibawa masuk untuk penampilan kedua pada kempen kali ini sebagai pemain gantian. Ya, kita tahu kebolehan Syafiq Ahmad. Beliau seorang pemain yang sudah tentu boleh menjadikan gol, boleh memberikan kemenangan kepada pasukan kita. Jadi bermain di bahagian kiri, dan mereka semua adalah rakan pasukan. Sudah tahu kebolehan masing-masing, apa yang boleh dilakukan. Hanya 2 pemain saja ataupun 3 pemain yang bukanlah rakan sepasukan di atas padang pada ketika ini. Tapi itu tidak penting kerana yang penting adalah lencana di dada pada ketika ini. Dan yang penting adalah outcome yang akan dibawakan oleh kesemua pejuang-pejuang kita di atas padang. Tapi ini satu lagi kesalahan yang dilakukan yang mungkin boleh mengundang bahaya kepada kubu pertahanan pasukan kebangsaan. Kerana Komail Hassan, jangan dibiarkan pemain ini hadir dalam mana-mana perlawanan. Tapi mujur, tandukan ini sedikit mengecewakan. Ya, jadi setakat ini 3 pemain awal yang dimasukkan.
Syafiq Rahim, Dipola dan juga Arif Aiman untuk 10 minit yang selepas mereka dimasukkan ni masih lagi belum nampak impactnya, terutamanya Syafiq Rahim. Jadi kita berharap dengan berbakinya 19 minit saja lagi, mereka berempat ini termasuk Syafiq Ahmad dapat lakukan sesuatu, memberikan impact yang lebih kepada pasukan di separuh masa kedua ini. Kerana gol yang akan menyusul ini, sekiranya pasukan Malaysia menjadikan gol, sudah tentu adalah gol yang sangat-sangat penting. Dan bagi saya seterusnya boleh melayakkan Malaysia ke peringkat akhir secara automatik terus. Secara automatik sekiranya kita menang ke atas Bahrain ini. Dan itu yang dimahukan oleh bukan sahaja Malaysia, tetapi saya percaya Bahrain juga mempunyai cita-cita yang sama untuk layak lebih awal, layak lebih cepat tanpa perlu menunggu pada perlawanan terakhir. Jadi ruang bagi pasukan Bahrain di sebelah kanan. Syafiq Ahmad berada di sana untuk memintas Kuzaimi PE yang melakukan gerakan tersebut. Ali Abdullah Haram gagal untuk meneruskan penguasaan bola. Syafiq Rahim, dua pemain mengejar beliau untuk memintas, tapi masih lagi dalam kawasan permainan Malaysia. Kuzaimi bersama dengan Syafiq di sana. Bijak kawalan daripada Syafiq Ahmad setelah tadi, dan baik hantaran untuk mendapatkan Arif Aiman di sebelah kanan. Masih lagi Arif Aiman, ruang buat Arif Aiman. Idea yang baik. Saya tahu apa yang mahu dilakukan oleh Arif Aiman, tetapi apabila bola tersebut masuk ke bahagian dalam untuk rembatan kaki kiri, saya rasa tolakan tersebut sedikit kuat. Kita lihat di sini, tolakan tersebut sedikit kuat kerana sudah ada pemain Bahrain sudah menunggu untuk membuat terjahan di sana. Kita lihat sentuhan kedua ini. Tetapi selalunya Arif Aiman akan cuba pergi ke kanan semula, tapi mungkin disebabkan beliau sudah rapat dapat melihat ruang yang ada. Sebab itulah beliau cuba mengambil keputusan untuk membuat rembatan menggunakan kaki kiri. Satu antara yang baik daripada Syafiq Rahim. Yes. Satu diagonal pass, satu forward pass mencari Arif Aiman. Kehadiran antara individu-individu penting juga dalam kepimpinan negara dan juga bola sepak Malaysia pastinya memberikan semangat. Tapi kali ini Arif Aiman berdepan dengan Rashid. Sekali lagi hantaran awal kepada Arif. Corbin Ong hadir di sana untuk membantu. Ini yang kita perlukan, tekanan terus daripada pasukan kebangsaan kepada pasukan lawan, Lim. Ya, ini Arif Aiman yang kita tahu. Hantaran lintas sebegitu yang membahayakan. Kita lihat di bahagian far post. Adakah Dipola harus membuat larian lebih awal? Tetapi kita melihat kepada kelajuan yang dilakukan oleh Dipola, tidak. Beliau tidak membuat larian. Sekiranya Darren Lock di sana, saya rasa beliau akan cuba membuat larian lebih pantas. Dan penjuru daripada Syafiq Rahim. Dua pemain Malaysia di sana. Masih lagi Dion Coles berada di sana. Satu sepakan akrobatik daripada beliau untuk merencanakan sesuatu. Dan betul, sentuhan terakhir adalah daripada Dion Coles yang berada di sana untuk lakukan percubaan ini, tapi belum lagi berhasil. Masih lagi Abdullah Yusof, dan bola terus dikeluarkan oleh Junior Estal. Dan pertukaran sekali lagi dijangka daripada pasukan Bahrain, kerana apa yang difahamkan Ali Jaafar Madan akan dibawa masuk. Itulah pemainnya bersama dengan pemain nombor 4 Said Dia Said. Jadi yang keluar adalah Jasim Ahmad Al-Sheikh pada pemain ini yang bermula di kesebelasan utama pada perlawanan pertama tempoh hari. Bahaya kerana beliau adalah perancang dan pemain yang melakukan hantaran untuk gol pertama penyamaan pasukan Bahrain dikeluarkan, iaitu Faisal Al-Humaidan. Dan pemain ini dibawa masuk Said Dia. Yusof
Beliau hanya menghantar saja bola itu. Minit saja yang tinggal untuk mana-mana pasukan merencanakan gol kemenangan. Masih lagi dalam kawalan sebenarnya. Mujur sentuhan pertama daripada Ali Madan sedikit mengecewakan. Jadi Malaysia masih mempunyai satu pertukaran. Siapakah yang akan dimasukkan? Adakah pertukaran akan dibuat? Kita lihat ada 5 pemain, 6 pemain sedang memanaskan badan. Ya, menjadi gol pertama antaranya kedua-dua penjaring berada di sana. Ya. Faisal Halim dan juga Safawi Rashid. Saya tengah memikirkan adakah Kim Panggun akan melakukan pertukaran di bahagian pertahanan ataupun di bahagian serangan. Mahu mencari gol atau berpuas hati dengan keputusan ini? Jadi mungkin pertukaran tersebutlah yang akan memberitahu kita jawapannya nanti, Lim. Ya. Kerana ada pepatah Melayu mengatakan alang-alang menyelup bekasam biar sampai ke pangkal lengan. Sekiranya kita ingin cari 3 mata, tetapi jangan apa yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Sekiranya mahu mengekalkan satu mata yang ada pada ketika ini. Bagi saya satu mata masih lagi baik. Sekurang-kurangnya kita tidak pulang dengan kosong mata. Kita masih berada di atas dengan kelebihan jaringan Dan juga kelebihan head to head ke atas pasukan Turkmenistan. ya. Sekiranya secara matematiknya nantilah itu akan kita bawakan kepada perhitungan terakhir nanti. Tapi satu mata itu pasti akan membolehkan kedua-dua pasukan ini layak secara merit sekiranya ada kemenangan pada perlawanan akhir nanti. Itu matematiknya. Tapi tugas sekarang adalah di penghujung 12 minit yang terakhir ini, dan Bahrain sedang melakukan penguasaan perlawanan pada ketika ini kerana semua pemain Malaysia berada di bawah kecuali Guilherme de Paula. Said Dia dengan sentuhan pertama sebentar tadi dapatkan Walid Al-Hayam. Bahrain datang bahaya kepada Malaysia, tapi 3 pemain pertahanan Malaysia itu menutup ruang. Perlu clearance begitu, Lim. Safe play itu lebih penting. Tapi dalam masa sama membenarkan Bahrain untuk terus datang. Rashid melakukan lontaran ke dalam kepada Said Dia. Rashid Al-Houthi, hantaran yang tinggi. Faizal Mahlias akan cuba, tapi kesilapan daripada Farizal. Bahaya gerakan daripada Farizal itu tidak diendahkan, dan terus saja diberikan sebagai penalti kepada pasukan Bahrain di atas. Yang pertamanya kesilapan tangkapan daripada Faizal Mahlias, dan keduanya selepas kesilapan tersebut beliau mungkin panik dan terus melakukan terjahan kepada pemain pasukan Bahrain sebentar tadi. Wow. Adakah ada sentuhan? Daripada angle yang kita lihat agak sukar. Kita harus melihat sekali lagi. Tetapi adakah perlu? Mungkin kerana Farizal sudah terlepas tangkap bola tersebut. Jadi beliau harus membuat terjahan tersebut untuk mengeluarkan bola. Lihat sekali, perlukah beliau menangkap ataupun menumbuk? Saya rasa beliau tidak dapat menyentuh bola tersebut. Ya, saya rasa memang clear penalti. Ya, kita boleh lihat di dalam bola sepak ada detik untuk pelbagai momen dirakamkan, dan momen segitulah yang mungkin membezakan perlawanan ini. Tapi Faizal Mahlias masih lagi boleh menebus kesilapan tersebut untuk berdepan dengan Abdullah Yusuf Hilal pada minit ke-80 untuk menyelamatkan sepakan penalti ini. Tetapi beliau tenang untuk menyempurnakan
sepakan daripada penalti spot ini untuk pasukan Bahrain bangkit daripada ketinggalan dan menghukum kesilapan daripada ketua pasukan kebangsaan ini yang masih lagi menggiling kepalanya kerana masih lagi menafikan tindakan pengadil memberikan sepakan penalti ini, Lim. Ya, sudah tentu sebagai pemain kita akan cuba bagaimana hendak saya katakan, Arif, bukan mudah untuk Farizal Malias selaku ketua pasukan, beliau melakukan kesilapan ini. Sudah tentu beliau tidak, adakah beliau mahu mengambil tanggungjawab itu adalah pemain itu sendiri. Jadi apapun kesilapan telah pun dibuat, kita harus melihat perlukah beliau perlu keluar untuk cuba mendapatkan bola tersebut. Ya, sekiranya beliau keluar, adakah perlu untuk menangkap bola tersebut ataupun membuat tembukan? Jadi bagi saya sudah terlambat untuk menuding jari kerana kesilapan adalah sebagai satu pasukan. Ya, bukan seorang. apapun kita masih ada kurang lebih 8 minit saja lagi untuk terus bangkit. Masih lagi ada masa untuk kita Ya, cuba sekurang-kurangnya mendapatkan satu mata yang berharga. ya. Tapi di Paula pula dikesan offside selepas tandukan yang baik sebenarnya daripada Corbin Ong untuk memainkan bola ini kepada beliau. Jadi mungkin pertukaran seterusnya, jawapannya akan diberikan oleh Panggon adalah satu lagi pertukaran ofensif untuk kembali mendapatkan jaringan penyamaan ini, Lim. Bukan sahaja sekiranya pertukaran dibuat di bahagian ofensif, saya rasa dari segi formasinya juga perlu ditukar. Mungkin meletakkan dua penyerang, kerana kita tahu kita sudah membuat 4 pertukaran di bahagian depan. Jadi sekiranya seorang penyerang dimasukkan, jadi sudah tentu sedikit sebanyak akan mengubah formasi tersebut. 2 penyerang, mungkin kita akan bermain 3-5-2. Tapi ini lagi satu kesilapan daripada Junior dan terus saja ditekan oleh Kuzaimi PE yang terpaksa mengambil kesan daripada tekanan yang beliau lakukan setelah tadi. Betul, Safi Rashid dibawa masuk dan dikeluarkan adalah Matt Davis. Jadi Dion Cools akan dibawa ke bahagian kanan, ke antara posisi favourite beliau untuk melakukan overlapping tersebut. Dan Safawi akan mungkin diarahkan beraksi bersama-sama dengan Di Paula di bahagian tengah, ataupun Syafiq Ahmad akan dibawa masuk ke tengah. Tak kisahlah di mana-mana pun, yang penting Malaysia memerlukan jaringan. Dan Arif Aiman mungkin boleh menghadirkan situasi ini kerana beliau masih lagi mengekalkan bola dalam kawasan permainan. Hantaran yang baik kepada Di Paula, tapi tandukan yang baik juga daripada Ahmed Abdullah Ali, antara pemain baru yang dibawa masuk juga untuk pasukan Bahrain. Sejurus mereka melakukan jaringan. Malaysia akan terus menekan dan Malaysia perlu terus menekan untuk mendapatkan gol penyamaan. Ya, kita akan bertahan dengan 3, menyerang dengan 7 pemain. Jadi 2 akan berada di hadapan, di kiri, di kanan. Corbin Ong akan naik ke atas, Syafiq Ahmad akan masuk ke dalam. Tapi belum benar-benar berjaya untuk menghadirkan sesuatu, kerana sekiranya kita ingin melakukan sesuatu, ianya perlu dilakukan dengan cepat, kerana masa pada ketika ini sudah mula mencemburi kita dan Kuzaimi perlu lebih bertenang. Kekasaran telah pun disahkan oleh pengadil, tapi kad kuning akan diberikan kepada Ali Jaafar Madan. Duri dalam daging kepada perlawanan pada setakat ini. Beliau yang berjaya mendapatkan sepakan penalti dan beliau yang mendapatkan kad kuning ini kepada pasukan Bahrain. Tapi Kuzaimi perlu lebih tenang dalam mengawal apa-apa situasi juga, Lim. Ya, sudah tentu. Memang sebagai seorang pemain agak marah. Sekiranya kita mahu membuat serangan dengan cepat, kita ditarik. Tapi ini tactical foul daripada Ali Jaafar Madan juga. Sudah tentu.
untuk tidak membenarkan Malaysia melancarkan gerakan serangan balas pada tadi. Dion Coles akan melakukan hantaran terus untuk dapatkan Syafiq Ahmad. Arif Aiman berada di sana dan dikeluarkan oleh Rashid Al-Houthi. Ayuh Malaysia, kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya setiap gerakan dengan bola ni. Sekali lagi mengecewakan hantaran kaki kiri daripada Arif Aiman. Beliau perlu cepat settle down. Beliau perlu cepat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan situasi ni. Syafiq Ahmad berjaya memenangi gerakan ini. Cuma Corbin Ong pula yang gagal untuk memastikan kawalan bola berada di dalam kawasan permainan. Ini bukanlah Bahrain yang benar-benar dominan, tapi mereka melakukan kerja mereka dengan sangat baik pada malam ini untuk mengecewakan skuad Malaysia. Antaranya adalah gerakan-gerakan sebegitu, Lim, untuk menghentikan permainan, untuk terus mengecewakan semua pemain-pemain Malaysia dengan foul-foul sebegini. Sudah tentu, saya rasa perkara sebegini berlaku kepada semua pasukan. Kebanyakan pasukan apabila mereka mendahului, mereka tahu betapa pentingnya tiga mata ni. Mereka akan cuba membuang masa, lakukan apa yang boleh. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh player Malaysia, pasukan Malaysia sekarang, itu yang lebih penting. Terjauh daripada Kuzaimi untuk mendapatkan Arif. Terus saja sekali lagi dikeluarkan oleh Rashid Al-Houthi. Dan terus akan diberikan amaran. Pegawai kecergasan ataupun jurulatih kecergasan pasukan Bahrain ini. Kerana mungkin niatnya baik untuk membantu, tapi hantaran tersebut yang mengecewakan. Tapi ini satu tandukan yang tidak menepati sasaran daripada Syafiq Ahmad. Beliau melakukan loncakan hanging di udara untuk percubaan ini. Bagi saya, tandukan tersebut bagus walaupun bukanlah ke arah gol, kerana beliau perlukan connection juga daripada mana-mana pemain di sana. Kerana itulah beliau agak marah kerana Dipola berada di sana. Saya suka hendak saya katakan sesuatu mengenai Dipola, saya tak tahu function beliau. Anda pastinya mengatakan sekiranya Darren Lock masih berada di sana. Sudah tentu. Saya rasa Darren Lock akan cuba untuk membuang badan beliau, cuba mendapatkan bola tersebut. Dan lihat saja kepada pemain ini yang dimasukkan, Ali Jaafar Madan, yang terus mengekalkan penguasaan bola, dan Malaysia terus berjaya mendapatkan sepakan gol untuk dilancarkan terus oleh Farizan Marlias. Perlu pantas, perlu segera, kerana kita menuju ke 60 saat yang terakhir dalam masa sebenar permainan, tidak termasuk dengan masa tambahan. Satu flick yang dilakukan oleh Syafiq. Safawi cuba untuk mengejar bola ini, diberikan advantage, berjaya mendapatkan Arif Aiman. Hantaran yang baik diperlukan untuk mendapatkan Syafiq Ahmad. Corbin Ong berada di sana, dijatuhkan, tidak. Malaysia terus mengejar bola ini, tetapi Bahrain tenang untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya mereka. Abdullah Yusof menjaring gol. Setakat ini adalah gol kemenangan daripada sepakan penalti sebelah tadi pada minit ke-80. Dan dua pertukaran daripada Bahrain. Ibrahim Mubarak, Isa Al-Khatal dibawa masuk, pemain nombor 17, dan digantikan adalah Jasim Marhun. Dan pastinya beliau akan mengambil masa sepenuhnya. Dan satu lagi pertukaran adalah pemain jersey nombor 13. Yang dibawa masuk adalah Mahdi Ali.
Jadi ini pertukaran taktikal juga, teknikal juga dilakukan oleh pasukan Bahrain Lim untuk memanfaatkan setiap masa yang ada. Ya, sudah tentu di minit-minit terakhir ini mereka melakukan dua pertukaran. Sedikit sebanyak akan mencuri masa kecederaan itu. 4 minit diberikan. Kita telah masuk ke minit kedua untuk masa tambahan ini. Dan satu lagi kesalahan yang dilakukan oleh Khuzaimi PE. Wow. Di saat kita berasa gembira kerana sekurang-kurangnya kita dahului pasukan Bahrain, tapi inilah bola sepak, boleh berbeza dengan sekelip mata dengan setiap momen yang berlaku. Dan Bahrain mungkin lebih berbahaya dengan dead ball situation sebegini. Satu hantaran dan akan dikeluarkan oleh Corbin Ong. Malaysia perlu terus menghantar bola ini ke hadapan, tapi telah pun disahkan bahawa ada sentuhan tangan kepada pemain pasukan Bahrain sebelah tadi. 2 minit terakhir, 2 minit yang penting untuk Malaysia mencuri mata, dan mungkin 2 minit yang penting untuk pasukan Bahrain bertahan sekaligus menjadi antara pasukan terawal mengesahkan kedudukan mereka. Tapi mereka juga belum selamat sebenarnya, kerana mereka akan berdepan dengan Turkmenistan yang mempunyai 3 mata, dan sekiranya Turkmenistan berjaya menundukkan mereka nanti, secara head to headnya mereka boleh mengatasi Bahrain. Dan sekiranya Malaysia menang nanti, secara head to headnya Malaysia boleh mengatasi Turkmenistan. Dan di situlah perbezaan jaringan pula yang akan diambil kira, Lim. Ya, dengan keputusan ini saya rasa apa-apa boleh terjadi lagi. Ya. Seperti apa yang anda katakan, mungkin Turkmenistan boleh mengalahkan Bahrain. Jadi apakah yang dan untuk perlawanan terakhir ini, Malaysia perlukan jaringannya banyak. Betul. Ke atas pasukan Bangladesh. Jadi sudah tentu pasukan Bangladesh tidak akan memberikan laluan yang mudah untuk Malaysia. Dan mereka juga punya pelakon setia mereka di sini. Tapi itu fokus yang lain, kerana kita masih ada lagi 1 minit terakhir. Mungkin satu gerakan terakhir kepada Arif Aiman di sebelah kanan. Ruang buat Arif Aiman, satu hantaran yang mengecewakan daripada pemain paling berharga Liga Malaysia ini. Beliau belum settle down, dan beliau mungkin tidak akan settle down untuk perlawanan pada kali ini, Lim. Ya, saya rasa masa tidak mengizinkan untuk Arif Aiman. Sayang sekali kerana kita tahu apa yang boleh dilakukan oleh Arif. Kita tahu kebolehan beliau, kita tahu apa jenis hantaran yang boleh dilakukan oleh beliau. Tetapi agak terkejut juga dengan apa yang berlaku tadi. Jadi masa tambahan juga telah tamat. Bahrain hanya menunggu saja whistle untuk dibunyikan. Jangan kecewa kerana kita masih lagi berpeluang sebenarnya. Jangan kecewa kerana ini sokongannya masih diperlukan. Dan jangan kecewa kerana ini adalah lumrah dalam bola sepak. Dan masih lagi ada ruang sebenarnya diberikan oleh pengadil perlawanan untuk Malaysia melancarkan satu lagi gerakan, kerana telah ada 6 pemain Malaysia, tetapi Safiq Rahim pula yang menghilangkan penguasaan bola kita ini. Dan Bahrain hanya akan menguasai perlawanan ini sahaja tanpa ada sebarang urgensi untuk melakukan jaringan. Tetapi mereka berpeluang untuk menyudahkan peluang yang diberikan ini. Dan terus saja permainan ditamatkan, dan satu kegembiraan daripada Abdullah Yusuf Helal dengan keputusan ini. Beliau yang mendapatkan sentuhan terakhir perlawanan, dan beliaulah juga yang mendapatkan jaringan terakhir perlawanan untuk pasukan Bahrain mengekalkan rekod permulaan 100% mereka pada kempen kali ini. Tetapi harus diingatkan secara matematiknya, secara teknikalnya, mereka juga seperti Malaysia masih belum layak, dan Faizal Malias perlu segera melupakan kekecewaan ini, perlu melupakan
momen yang berlaku pada minit ke-80 tadi, kerana kita secara realistiknya masih lagi berpeluang, masih lagi memerlukan sokongan semua daripada kita semua, termasuklah anda yang menonton pada malam ini, untuk kita layak secara merit, jika tidak sebagai juara kumpulan, tapi sebagai 5 pasukan terbaik daripada 6 kumpulan yang bertanding. Keputusan masa penuh pada malam ini, Malaysia 1, Bahrain 2. Baik, terima kasih Hanif dengan ulasan anda tadi. Hakikat yang perlu kita terima, Malaysia tewas 1-2 kepada pasukan Bahrain Lim. Kita bermula baik dengan menjaringkan gol di awal permainan musim Muhammad Sumareh pada minit ke-54, tetapi hanya 3 minit berselang Bahrain menyamakan kedudukan melalui Ali Abdullah Haram. Dan kemudiannya saya anggapkan satu malapetaka sebenarnya kepada pasukan kebangsaan apabila Farizal melakukan kesilapan. Bercakap daripada awal kita mendapatkan gol selepas 50 pada minit ke-55, 56 daripada gerakan yang sangat-sangat baik, satu counter attack boleh dikatakan. Akhirnya Sumareh menjadikan gol tersebut, tetapi daripada gol tersebut sehinggalah Bahrain menjadikan gol penyamaan itu, saya tak tahu apa yang berlaku. Kerana ketika itu Sumareh mengalami kecederaan, jadi fokus kepada Sumareh, tetapi permainan diteruskan dan berlangsung selepas itu, dan kita tahu tiba-tiba gol terjadi. Jadi adakah kelekaan daripada pemain kita sendiri? Tidak ada marking langsung. Tidak ada marking. Kita tahu untuk 55 minit marking daripada pemain agak baik, tetapi untuk split second kita selalu lihat kelekaan akan membunuh permainan. Jadi itulah yang berlaku untuk 3 minit selepas kita menjadikan gol itu. Jadi apapun, walaupun dengan 1 sama, kita masih berada di kedudukan yang bagi saya okey, tetapi selepas apa yang berlaku pada minit ke-80 oleh Farizal, itu menjadi tanda tanya, kerana bukan hendak menyalahkan Farizal, kerana kita tahu untuk keseluruhan perlawanan beliau jarang diuji, jarang keluar untuk mendapatkan bola tinggi, dan judgement beliau untuk keluar mendapatkan bola tersebut, adakah perlu beliau keluar? Sekiranya beliau keluar, apa perlukah beliau menangkap bola tersebut? Jadi persoalan tu banyak. Bukan kita hendak menyalahkan Farizal, tetapi persoalan tu ada. Siapa yang akan menjawab? Hanya Farizal saja yang boleh dalam menjawab. keadaan sedemikian, adakah sepatutnya Farizal menggunakan kaki? Beliau merupakan seorang penjaga gol. Mungkin tangan lebih relevan? Saya rasa untuk beliau menepis dengan tangan, tidak. Memang biasanya kita akan cuba mendapatkan dengan kaki kerana ia lebih panjang. Sebab jauh kita boleh sliding, tangan kita tidak boleh. Baik, ini kedudukan semasa kumpulan A. Bahrain berjaya memintas kedudukan teratas dengan 6 mata, mencatat 2 kemenangan berturut-turut. Malaysia masih mempunyai peluang sebenarnya berada di kedudukan kedua, Turkmenistan ketiga, dan Bangladesh kekal di kedudukan tercorot kumpulan E. Secara matematiknya, kita sebenarnya masih mempunyai peluang. Ya, masih mempunyai peluang. Turkmenistan juga masih mempunyai peluang. Cuma di perlawanan terakhir nanti, apa yang perlu pemain-pemain lakukan di kejuaraan ini, kecuali Bangladesh dan terkeluar, belum ada pasukan lain terkeluar. Jadi untuk pasukan Malaysia, mereka harus berfikiran positif, dan mereka akan bertemu pasukan Bangladesh yang sudah pun terkeluar. Jadi dari segi matematiknya, kita melihat Malaysia mempunyai peluang lebih baik daripada Turkmenistan, kerana mereka akan bertemu Bahrain. Tetapi adakah Bahrain akan keluar bermain dengan pemain terbaik mereka, ataupun saya rasa Bahrain tidak perlu menyimpan pemain, kerana itu adalah perlawanan terakhir untuk kejohanan ini, untuk mereka layak, dan mereka mahu berada pada kedudukan teratas. Jadi saya akan jangkakan Bahrain akan cuba sebaik mungkin untuk mengalahkan Turkmenistan, dan Malaysia dalam pada masa yang sama lebih fokus, hanya perlu mengalahkan Bangladesh. Tak kira 1-0, 2-0, 3-0,
tidak kisah, mereka hanya perlukan 6 mata itu. Baik, saya menghadiri sesi sidang media perlawanan semalam dan apa yang diraih oleh pasukan Bahrain terbukti jelas mereka mahu merampas kedudukan dalam kumpulan ini. Dan untuk rekod sebenarnya, sepanjang 13 perlawanan Malaysia menentang Bahrain, ini merupakan kemenangan ke-7 pasukan Bahrain. Dan ini juga fakta yang menarik untuk anda, ini juga kekalahan pertama pasukan Malaysia di halaman sendiri menentang pasukan Bahrain. Yep. Dan ini pasti satu kekalahan yang paling sukar untuk kita move on lah, saya percaya. Kerana kita punya momen tersebut pada minit ke-54 untuk kita percaya. Tapi 3 minit yang paling pendek lah untuk kita hadapi dengan gol penyamaan tersebut. Tapi kemudian kita masih lagi mempunyai peluang sebenarnya. Dan kita, Lim berkata mengenai kesilapan. Dan dua kesilapan yang kita lakukan kepada dua-dua jaringan tersebut yang menghukum Lim. Ya betul lah. Memang dari awal lagi kita sudah katakan di keadaan yang begini, padang yang begini, kesilapan yang akan menentukan siapakah yang akan keluar dengan 3 mata dan itu terbukti. Dengan saya rasa gol pertama Bahrain juga adalah kesilapan daripada pemain kita sendiri dan juga gol kedua Bahrain adalah daripada kesilapan kita sendiri. Jadi saya masih lagi tak percaya yang kita kalah perlawanan ini. Saya masih tak, bagi saya kita tidak seharusnya kalah. Betul. Lim. Hanya dengan bukan anda seorang saja. Saya rasa hanya dengan seluruh rakyat dua Malaysia. kesilapan itu, kita menghadiahkan 3 mata kepada Bahrain. Dan kita menutup kepada semua kerja baik yang kita lakukan sepanjang 90 minit tersebut. Betul. Kepada kesilapan pada minit ke-57 dan juga pada minit ke-90. Tapi ini jaringan yang sangat baik sebenarnya. Kredit kepada Kuzaimi. Saya tetap nak berikan kepada beliau. Walaupun Sumari yang menjadikan gol, walaupun Akia yang menarik pemain-pemain lain. Tapi kemudian kerana kesilapan ini. Sebab saya hendak melihat daripada awal. Kerana kita hanya dapat melihat gerakan itu apabila hantaran tersebut dilakukan. Apa yang berlaku sebelum itu? Kenapa pemain-pemain kita seperti leka? Kenapa ini daripada hantaran ke dalam? Ball watching. Betul. Adakah mereka masih melihat di manakah Sumare, adakah Sumare sudah keluar atau belum? Kerana kita tahu sebelum itu Sumare mengalami kecederaan. Betul. Jadi kita melihat dua gol yang diberikan, kita yang memberikan 2 gol ni kepada pasukan. Okey, yang pertama Lim, apa yang perlu dilakukan oleh Farizal? Okey, sekiranya beliau tidak, kerana kita melihat bola tersebut in swinger, tinggi in swinger. Bukan mudah untuk membuat judgement menangkap bola tersebut. Tetapi Farizal mahu menangkap bola tersebut. Sekarang bola tersebut terlepas. Lim, seandainya Farizal tidak bergerak ke hadapan dan kembali ke bahagian gawang. Saya rasa boleh, tetapi mungkin judgement beliau, insting beliau ketika itu kerana beliau nampak bola tu kat depan saja. Jadi kerana beliau sudah melakukan satu kesilapan apabila terlepas tangkap. Jadi beliau tidak mahu membuat kesilapan kedua dengan mengundur dan kemudian pemain Bahrain dapat membuat sentuhan dan membuat rembatan. Jadi itu akan menjadi dua kesilapan betul-betul. Jadi beliau cuba hendak mendapatkan kerana insting penjaga gol. Kerana beliau dapat melihat bola tersebut hanya di depan mata. Sudah tentu beliau akan pergi. Kecuali bola tersebut pergi jauh. Jadi itu yang berlaku, insting seorang penjaga gol. Jadi mungkin option yang lebih baik selepas apa yang kita lihat, option yang lebih baik mungkin harus menampang bola tersebut. Kerana saya melihat bola tersebut satu hantaran yang tinggi dan keluar dan bola tu memusing dengan cepat. Jadi bukan senang hendak menangkap kerana bola tersebut akan lari. Jadi apa yang terjadi sudah terjadi. Saya rasa dan perkara ini dilakukan oleh seorang penjaga gol yang sangat berpengalaman di pentas antarabangsa. Bukan hendak menyalahkan. Tidak. Itulah situasi momennya. Ini berlaku. Kita selalu katakan kesilapan akan berlaku. Jadi itulah yang berlaku. Saya rasa. Baik, bagaimanapun kita masih lagi secara matematiknya berpeluang. Kita masih berpeluang untuk melangkah secara merit ke pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 yang akan dilangsungkan ketika ini hanya dilangsungkan di China tahun depan. Tapi itulah, masih kecewa tapi betul. Dan ini menjadikan perlawanan terakhir nanti pada 14 hari bulan adalah sesuatu yang perlu kita ikuti kepada kedua-dua perlawanan. Maksudnya ia akan berlangsung serentak dan Malaysia akan berdepan dengan pasukan Bangladesh yang pastinya akan turun dengan kekuatan hebat mereka kerana mereka juga mempunyai ramai peminat di sini, warga negara yang berada di sini dan
Turkmenistan juga perlu menang. Mereka tahu mereka juga berpeluang dan Bahrain perlu mengelak daripada tewas. Jadi itu mungkin antara yang boleh memberi kita peluang dan kita perlu tengok kembali kepada kedudukan di 5 kumpulan yang lain. Sama ada kita boleh bergerak ataupun mara selaku naib juara. Dan setakat ini saya percaya 6 mata sudah cukup untuk kita layak selaku naib juara terbaik. Lim, sedikit 5 pertukaran yang dilakukan oleh Kim Panggon. Salah satunya adalah di Paula. Saya rasa tadi kita sudah berbincang. Saya tak nampak function beliau. Ada satu insiden yang kita ada mengatakan bahawa sekiranya Darren Lock yang bermain, saya tahu Darren Lock akan cuba attack space. Kita akan kata attack space. Tapi Dipola bukan seorang striker yang suka attack space. Dia lebih suka bola itu datang kepada beliau. Betul. Sebagai seorang penyerang, selalunya kita hendak mencipta peluang untuk kita sendiri. Kita yang nak mencipta peluang tu, bukan kita nak tunggu orang ciptakan untuk kita. Tetapi dua pemain yang beza. Darren Lock akan mencipta peluang untuk diri dia. Dipola akan menunggu peluang tu datang kat dia. Ia sedikit berbeza. Kerana kita lihat Dipola tidak mahu membuat larian ke Fapos. Sebab kita lihat kepada gol pertama Malaysia. Sekiranya Darren Lock dan juga Sumare tidak melari ke depan, kita mungkin tidak akan menjaringkan gol tersebut. Jadi itu ada insting seorang penyerang. Tetapi kita tidak nampak di Dipola. Okey, tolak Dipola. Kita masih ada 4 pertukaran. Kita ada Syafiq Rahim, kita ada Arif Aiman, ada Syafiq Ahmad dan juga Safawi mungkin dimasukkan agak lambat. Tetapi daripada 3 pemain itu, kecuali Dipola, saya rasa impact lebih banyak kepada Arif. Kerana beliau banyak. Ada juga beberapa hantaran yang menjadi. Tetapi Syafiq Rahim bagi saya agak average sahaja. Dan Syafiq Ahmad, kita tahu beliau seorang pemain yang kerja keras. Kita boleh lihat beliau akan pergi ke mana sahaja untuk mencari peluang itu dan untuk cuba mengejar bola itu, untuk cuba menjaringkan gol. Jadi chances ada daripada mereka ni. Dan kalau saya boleh tambah sikit, sekiranya Kim Panggon sudah mula sedar, saya kira beliau perlu lebih cepat mengetahui bahawa sebenarnya yang boleh menggantikan Darren Lock dengan work rate yang sama adalah Syafiq Ahmad di posisi tersebut. Bukannya menggantikan kepada Di Paula dengan intensiti game-game sebegini. Saya sangat setuju sebenarnya kerana saya rasa daripada tahun lepas, daripada beliau mendapat peluang untuk bermain dengan pasukan kebangsaan, kita masih tidak dapat lagi apa-apa daripada beliau. Saya rasa semua orang tahu, tetapi tak apalah, itu tolak tepi. Sebab bagi saya, setiap kali perlawanan pasukan kebangsaan, isu ni akan bangkit. Isu ni akan bangkit sampai bila-bila. Adakah mereka sedar atau tidak sedar, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kalau masih lagi nak melihat beliau main, saya rasa siapa-siapa saja harus bercakap dengan pemain sebegitu. Ada you duduk sini atau you tak duduk sini. Because there's no point every game kita, tiap-tiap game kita akan bercakap pada yang sama. Tidak ada gunanya. Baik, mungkin selepas ini Panggon akan menyeraikan Syafiq Ahmad dan juga Darren Lock. Mungkin kita tak tahu. Sebab saya tak tahu adakah Darren Lock tidak boleh bermain 90 minit ataupun dengan keadaan hari ini dengan pada yang berat, memang dia penat. Tetapi saya tahu Darren Lock kalau boleh dia nak main 90 minit. Sebab mungkin beliau tidak boleh atau beliau boleh. Tetapi ya betul, Syafiq Ahmad adalah pengganti yang terbaik selepas Darren Lock. Sebab saya tak nampak apa-apa daripada Dipola. Baik, kita dah bincang banyak perkara, tapi untuk malam ini rakyat Malaysia, saya minta anda bertenang. Betul semua kecewa, tapi inilah hakikat yang perlu kita terima. Kita menentang pasukan yang berada di ranking yang jauh lebih tinggi, iaitu berada di ranking ke 89 dunia. Kita berada di ranking ke 154 dunia. Dan selepas ini kami juga di saluran TV9 akan membawakan kepada anda siaran secara langsung di antara Malaysia menentang Bangladesh. Kita masih lagi mempunyai peluang. Bangladesh merupakan sebuah pasukan yang berada di kedudukan ke-188 dunia. Kita memiliki rekod yang baik ke atas Bangladesh dan kita mengharapkan satu keputusan yang positif mampu diraih oleh pasukan Kim Panggon. Saya kira setakat itu saja perkongsian kita pada malam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.